Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah tuan-puan, kita akan sambung malam ni siri yang ketiga. Minta maaf banyak semalam kita terpaksa tangguh kerana ada masalah teknikal yang tidak dapat dielakkan. Kita ada masalah line problem semalam. InsyaAllah malam ini mudah-mudahan lancar live kita. Seperti biasa kita tunggu 2-3 minit. Kita meraihkan rakan-rakan kita, kawan-kawan kita untuk join. Jadi sementara kita menunggu beberapa minit, boleh tuan-puan tekan butang share. Mudah-mudahan lebih ramai lagi orang yang akan mendapat manfaat daripada perkongsian kita malam ini. Sementara kita menunggu beberapa orang peserta lagi, kita boleh tekan butang share, bantu lebih ramai lagi rakan-rakan kita yang akan dapat benefit ataupun manfaat daripada sharing kita. InsyaAllah malam ni tuan-puan kita akan share, kita akan sambung sharing kita berkaitan dengan akad pinjam meminjam. Kita akan sambung pendetailan dalam subtopik terma dan syarat setiap rukun, subtopik yang kelima. Lebih kurang kita ada 5 topik kecil dalam tajuk akad pinjam meminjam. InsyaAllah malam ni kita akan sambung topik yang kelima ataupun subtopik yang kelima, iaitu terma dan syarat setiap rukun. Kita akan sambung, kita akan settlekan terma dan syarat rukun yang pertama, kemudian kita akan terus settlekan terma dan syarat rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, yang keempat, last sekali insyaAllah kita akan sambung besok dalam siri yang terakhir kita. Besok insyaAllah siri yang terakhir. Kalau tak sempat besok, mungkin ada isu-isu yang terpaksa kita detailkan. Mungkin kita akan tengok besok. Kalau perlu kita tambah satu slot ekstra, kita akan tambah satu slot lagi untuk kita bincang berkaitan dengan isu-isu yang perlu kita settlekan. Dan alhamdulillah Taman Seri Jeluk Kajan clear. Baik, alhamdulillah, terbaik. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Dan kita tunggu sebentar lagi tuan-puan, kita tunggu sekejap saja lagi. Mungkin dalam 20 kita akan mula, 20 peserta kita boleh terus mula. Kita meraihkan tuan-puan yang mungkin on the way dan mungkin tak dapat info lagi, sebab tu kita bantu tekan butang share. Mungkin ada yang terlupa, mungkin ada yang tak perasan tarikh kita malam ni. Sepatutnya malam ni kita tidak ada kelas online santai muamalah, tapi oleh kerana semalam kita ada masalah teknikal, kita terpaksa ganti malam ni, ganti kelas malam. Jadi kelas yang ketiga malam ni tuan-puan, insya-Allah kelas yang ketiga. Kita masih lagi membincangkan terma dan syarat setiap rukun pinjam meminjam. Rukun pinjam meminjam ada 4 rukun pinjam meminjam, dan setiap rukun dia ada terma dan syarat yang perlu kita follow, yang perlu kita akur. Ada soalan daripada Ustaz Zaid Roy kita, maaf nak selit soalan. Boleh tak dalam akad jual beli kita tambah ayat? Tambah skrip jual beli. Apa skrip yang ditambah, ayat yang ditambah? Saya jual terkurang terlebih mohon halal, ya. Itu adakah dia memberi kesan kepada akad jual beli? Baik, sekiranya akad tambahan yang ditambah dan tidak menjejaskan akad jual beli, tidak menjejaskan akad jual beli, maka tidak memberi kesan kepada akad. Maksud dia, tambahan ini tidak memberi kesan kepada akad. Jadi sah akad tersebut walaupun ditambah. Kerana ada certain tambahan ataupun ayat yang tidak dibenarkan.
Antara dia, contoh kita dah bahas dulu, terma dan syarat dalam lafaz ijab dan qabul ada 6. Ada 6 syarat sah ijab dan qabul dalam jual beli. Antaranya, tidak boleh kita menambahkan syarat. Kalaulah aku jualah motor ini dengan syarat engkau jual kepada aku tanah engkau, itu tak boleh, kerana dia panggil memasukkan syarat di dalam lafaz ijab dan qabul. Tetapi soalan Ustaz Roy kita, dia kata tambahan saya jual terkurang dan terlebih mohon halal. Ingat, itu dia tidak memberi apa-apa kesan. Maksud dia, kalaulah tak sah akad, lafaz ijab tak sempurna, walaupun dia tambah dengan terkurang dan terlebih halal, tetap tidak halal barang tersebut. Contoh tuan-puan ya, kalaulah dia tidak niat lafaz jual beli yang tidak ada ijab qabul, dia tidak niat lafaz jual beli yang tidak ada ijab qabul, dia tak jual beli mu'attaf, dia tak pilih akad jual beli mu'attaf, tapi dia menggunakan akad dia kata saya beli, okey, yang tu tidak ada masalah, dan di belakang tu dia kata terlebih kurang halal. Okey, yang tu tidak menjadi isu, sebab saya beli, lafaz saya beli itu dikira, lafaz saya beli, lafaz saya jual itu dikira lafaz yang sempurna. Yang saya maksudkan, sekiranya tidak ada lafaz ijab qabul, dia holo duit, dia kata okey, kira halal lah. Lafaz ijab qabul tidak ada, dia menggantikan lafaz halal, maka tidak akan menjadi halal sesuatu ikatan ataupun sesuatu transaksi itu tidak menggunakan lafaz yang ditetapkan oleh syarak. Terima kasih sama-sama. Baik, kita dah cukup 25 tuan-puan, kita dah ada 25 yang join kita. Baik, okey, panjang lebar nota yang nota kril kita. Rukun dan syarat bagi setiap rukun. Baik, terbaik, nota dia panjang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak manfaat. Yang orang lain boleh share, orang lain boleh follow, boleh tengok. Nota 3 syarat bagi lagi rukun pertama. Okey. Baik. InsyaAllah kita boleh mula tuan-puan. Kalau dah ready semua, kalau dah ready semua, kita boleh mula. Yang penting yang dah ada ni, yang regular ni, kita dah ada semua regular, kita akan on, kita boleh on. Tuan-puan kalau rasa perlu kita on sekarang, boleh tulis di ruangan komen nombor 1, tak perlu tulis ready panjang sangat, tulis nombor 1 saja. Kalau dah kita yang ada dalam majlis ini, kalau dah ready, kita akan mula sekarang. InsyaAllah tuan-puan, kita akan sambung malam ni, kita akan sambung terma dan syarat rukun yang pertama. Kemudian kita akan sambung juga terma dan syarat rukun yang kedua. Terma dan syarat rukun yang kedua. Kalau tuan-puan ready, boleh tulis nombor 1, paling simple saja, tak perlu tulis ready kerana panjang, tulis ready. Kita tengok kalau seramai yang ready, mungkin ada yang orang lain yang masih tak ready lagi, yang ada nak ke toilet, yang ada nak minum air, yang ada nak ambil pen, yang ada nak buat nota, yang ambil pen nota. Kita tunggu. Kalau tuan-puan dah ready, boleh tekan butang, boleh tulis nombor 1. Kita tengok kalau ready ramai, kita akan terus mula. Baik, okey. Dah ready, kita akan mula sekarang tuan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan terus kepada perbincangan kita. Tajuk saya sebut sekali lagi, rukun jual beli, rukun pinjam meminjam terbahagi kepada 4. Yang pertamanya ialah mu'ir, orang yang memberi pinjam. Ada 2 terma. Saya sebut hari itu 3, tapi kita nak sebut 2 saja. Sebab 3 itu lebih kurang sama dengan barang. Jadi saya letak di barang.
Rukun yang kedua, orang yang meminjam ataupun musta'irun. Rukun yang ketiga ialah barang yang dipinjam ada dua terma dan syarat. Dan rukun yang terakhirnya ialah sirah ataupun ijab dan qabul. Kita hanya bincang satu terma dan syarat saja. Baik, kita terus kepada perbincangan kita rukun yang pertama. Rukun pertama iaitu orang yang memberi pinjam. Orang yang memberi pinjam ini ada dua terma dan syarat ataupun ada dua ciri orang yang layak untuk memberi pinjam. Orang yang layak untuk memberi pinjam hartanya mesti ada dua ciri ataupun ada dua terma dan syarat. Yang pertama ialah ahli tabarru'. Yang pertama, saya ulang sekali lagi tuan-puan, ahli tabarru' iaitu orang yang ada kelayakan. Tabarru' ini orang yang ada kelayakan ataupun orang yang ada kuasa mengurus hartanya sendiri. Ini kita dah bahas panjang lebar dalam siri yang kedua. Dan ada Amri ataupun Syekh Amri kita, dia tinggalkan nota yang panjang itu, boleh refer nota dia. Ini ciri yang pertama ataupun terma yang pertama. Baik, terma yang kedua yang kita akan sambung malam ni, kita nak bincang dua saja tuan-puan. Saya sebut itu tiga, tapi tiga itu kita letak dalam barang kerana dia ada persamaan. Jadi yang kedua, terma yang kedua, terma orang yang memberi pinjam. Jangan bertukar tuan-puan dengan orang yang meminjam, orang yang memberi pinjam. Kalau orang datang nak pinjam harta kita, kita yang nak memberi pinjam harta kita kepada orang lain mesti ada dua ciri ataupun dua terma, barulah layak ataupun dibenarkan oleh syarak untuk memberi pinjam harta kita kepada orang lain. Apa dia terma yang kedua? Terma yang kedua ini mesti kita ataupun kita tu maksud dia mu'ir, orang yang memberi pinjam, mesti memberi pinjam sesuatu barang yang manfaat miliknya. Saya ulang sekali lagi tuan-puan. Terma yang kedua ini, dia ada dua sahaja. Terma yang kedua, orang yang memberi pinjam ini mesti syarat dia memberi pinjam sesuatu barang yang manfaat miliknya, walaupun barang itu bukan milik dia. Tidak disyaratkan barang dan manfaat milik dia, hanya disyaratkan manfaat barang yang kita nak beri pinjam kepada orang lain mesti menjadi milik kita. Apa dia milik kita tuan-puan? Milik kita manfaat walaupun barang bukan milik kita. Macam mana isu barang bukan milik kita, manfaat milik kita? Saya ulang sekali lagi tuan-puan. Barang bukan milik kita, tapi manfaat menjadi milik kita, maka sah memberi pinjam kepada orang lain. Macam mana isu dia? Isu dia ialah apabila kita menyewa barang orang lain, maka barang sewaan itu statusnya barang itu milik penyewa dan manfaat itu milik kita. Kita orang yang menyewa. Manfaat milik orang yang menyewa dan barang ataupun diri barang milik owner asal. Maka syarat nak memberi pinjam barang kepada orang lain mesti barang ataupun sesuatu barang itu manfaatnya milik kita. Barulah sah kita memberi pinjam kepada orang lain. Mana contoh dia tuan-puan? Contoh dia harta yang kita sewa, harta yang kita sewa sah diberi pinjam kepada orang lain. Kerana apa? Kerana ni paling penting, dia panggil illah. Kerana sewa, barang yang kita sewa, barang yang kita sewa itu manfaatnya menjadi milik kita. Ini penting. Walaupun diri bukan milik kita, tapi manfaat milik kita. Mana contoh tuan-puan? Contoh kita sewa rumah. Apabila kita sewa rumah, status rumah kita, manfaat milik kita, diri rumah itu milik owner. Milik tuan yang memberi sewa kepada kita. Sebab itulah kita menyewa, maka kita mesti ikut terma dan syarat yang dipersetujui
di antara penyewa dengan orang yang menyewa. Dengan penyewa dan tuan yang menyewakan, ataupun owner. Seperti kita contoh yang kedua, kita sewa kenderaan. Apabila kita sewa kenderaan, maka kenderaan itu statusnya diri kenderaan milik orang yang memberi sewa, milik owner, dan manfaat untuk drive ataupun menaiki manfaat itu milik kita orang yang menyewa. Sebab itulah kita sewa kenderaan, tuan-puan, kita boleh beri pinjan kepada orang lain. Kita boleh beri pinjan kepada orang lain. Siapa pun orang lain tak kisah. Beri pinjan kepada anak kita, beri pinjan kepada kawan kita, keluarga kita sah. Kenapa? Kerana manfaat menjadi milik kita. Syarat yang paling penting, tuan-puan, barang kita nak beri pinjan kepada orang lain, mesti manfaat milik kita. Contoh, kita beri contoh tadi, rumah yang kita sewa, kita boleh beri pinjan kepada orang lain duduk. Contoh, tuan-puan, rumah saya sewa. Jadi owner dia, rumah ini milik owner. Manfaat untuk mendiami rumah, untuk duduk rumah menjadi milik saya. Maka sah saya beri pinjan kepada orang lain. Saya beri pinjan kepada keluarga saya untuk duduk. Saya beri pinjan kepada kawan saya untuk duduk. Sah beri pinjan kepada orang lain. Kita boleh beri pinjan. Kenapa? Kerana sewa itu menjadi milik kita. Manfaat itu menjadi milik kita. Tetapi kalau manfaat tidak menjadi milik kita, maka tidak sah. Tidak sah kita memberi pinjan sesuatu barang yang tidak, manfaatnya tidak menjadi milik kita. Contoh yang kita akan bahas akan datang dalam bab barang. Contohnya, kita pinjan barang, kita tak boleh nak bagi barang yang kita pinjan, nak bagi pinjan kepada orang lain. Dia panggil pinjan atas pinjan tanpa izin, tidak sah. Kita pinjan kenderaan dengan orang lain, tiba-tiba kawan kita datang nak pinjan, maka kita bagi. Inilah yang banyak berlaku di lapangan. Inilah banyak berlaku di masyarakat kita. Dia pinjan kenderaan, dia pinjan motor kawan, kemudian dia bagi orang lain naik. Ini insya-Allah kita akan bincang dalam tajuk khusus, iaitu terma dan syarat barang yang dipinjam. Kesimpulan, tuan-puan, mudah saja malam ni. Terma yang kedua mudah. Syarat yang kedua ataupun terma yang kedua bagi orang yang memberi pinjan, mestilah dia memberi pinjan barang ataupun sesuatu barang yang manfaatnya menjadi milik dia. Apabila manfaat milik dia, maka sah dia memberi pinjam kepada orang lain. Macam mana isu dia? Iaitu seperti dia menyewa harta orang lain, maka apabila dia sewa dengan orang lain harta tersebut, maka boleh dia beri pinjam kepada orang lain. Itu settle. Baik. Dan syarat tambahan, tuan-puan. Bukan syarat terma, syarat milik ni. Dia disyaratkan milik manfaat. Sebenarnya lebih umum dia tidak disyaratkan milik. Cuma kita nak mudah tuan-puan faham, kita menggunakan syarat mesti milik manfaat. Tetapi sebenarnya bukan milik asalkan dia barang ikhtisas. Maksud ikhtisas ni, dia boleh menguasai, dia boleh mengurus. Dia ada kuasa untuk mengurus barang tersebut pun boleh dipinjamkan. Cuma kita basic ni, tuan-puan, secara basic kita faham, sekiranya barang itu menjadi milik kita, manfaatnya menjadi milik kita, maka kita boleh beri pinjam kepada orang lain. Tetapi secara detailnya tidak disyaratkan milik. Bahkan sekiranya kita menguasai barang tersebut pun juga boleh diberi pinjam. Ini isu naqluliyat, tuan-puan, yang kita dah bahas di dalam tajuk jual beli. Kita pernah bahas di dalam tajuk jual beli, iaitu ada 3 konsep konsep umum, iaitu akad pemilikan, yang keduanya akad pengurusan
kuasa, iaitu kuasa mengurus. Orang panggil apa? Orang panggil baran yang syarak membenarkan untuk kita mengurus, tetapi syarak tidak benarkan kita memiliki. Kalau bahasa yang kita guna, berhak. Barang itu berhak ke atas kita, bukan menjadi milik kita. Apa dia contoh tuan-puan? Contohnya barang najis. Maka najis ini tidak boleh dijual beli, tetapi alternatifnya kita boleh menggunakan akad nakluliyat, pindah kuasa menguruh sahaja. Maka najis ini boleh tak beri pinjam kepada orang lain? Boleh. Mana contoh najis? Sekiranya dia memiliki kalbun mu'allam. Kalbun mu'allam ni contoh apa? Contohnya anjing yang terlatih. Anjing yang terlatih. Anjing yang terlatih ni tuan-puan, dia bela anjing yang terlatih. Anjing ni najis ke tidak? Jawab dia najis. Apabila najis, dia tidak boleh untuk akad jual beli, akad pindah milik tidak dibenarkan oleh syarak, tetapi ada cara dia, ada alternatif dia, iaitu kita mesti menggunakan akad nakluliyat, akad pindah kuasa mengurus, kerana anjing terlatih ini tidak dikategorikan harta di dalam syarak, kerana dia barang dia, diri dia najis, maka apabila tidak dikategorikan harta dalam syarak, tidak dibenarkan untuk dipindah milik, tetapi Allah berikan tawaran kepada kita untuk pindah kuasa mengurus. Apa makna mengurus? Anjing yang terlatih itu berhak ke atas kita mengurus. Menjadi tanggungjawab kita, berhak ke atas kita untuk kita handle, untuk kita urus, untuk kita tasarruf. Maka boleh tak kita pinjamkan anjing yang terlatih kepada orang lain? Jawab dia boleh. Kenapa? Kerana dia merupakan barang ikhtisah kepada kita. Baik, settle tuan-puan. InsyaAllah kita terus kepada rukun yang kedua. Baik, settle rukun yang pertama. Rukun yang pertama, terma dan syarak ataupun syarak sah. Orang yang memberi pinjam ada dua. Pertamanya ahli tabarruk, yang keduanya memberi pinjam harta yang menjadi manfaatnya milik dia. Barulah sah dia beri pinjam kepada orang lain, iaitu sekiranya harta dia sewa, maka dia boleh pinjamkan kepada orang lain. Kalaulah dia pinjam, maka tak sah dia nak pinjamkan kepada orang lain tanpa izin daripada tuan. Itu kita akan bahas dalam rukun yang ketiga barang. Baik, kita nak bincang terus ke rukun yang kedua tuan-puan. Sebelum rukun yang kedua, kita break sekejap tuan-puan, tarik nafas dulu. InsyaAllah rukun yang kedua. Apa dia rukun yang kedua tuan-puan? Rukun yang kedua ini orang yang memberi pinjam. Orang yang meminjam ataupun orang yang meminta pinjam. Kita ulang sekali lagi tuan-puan, dia hampir sama. Jangan keliru. Rukun pertama orang yang meminjam, orang yang memberi pinjam. Saya ulang sekali lagi tuan-puan. Rukun pertama orang yang memberi pinjam. Kita ni nak beri pinjam kepada orang lain, maka ada dua syarat, ada dua terma. Pertama ahli tabarruk, bahawa sah dia memberi pinjam harta dia. Yang keduanya, dia memberi pinjam barang yang manfaat milik dia. Settle dua. Rukun yang kedua ini, orang yang meminta pinjam. Orang yang datang ke rumah kita nak meminjam barang. Orang yang nak meminjam ini mesti ada dua terma, ada dua syarat yang kita akan bincang malam ini. Ada dua syarat. Baik, Puan Lili Faridah tulis nota, bagus, terbaik. Okey. Puan Lili tanya, betul ke saya faham ni? Kalau kita pinjam barang atau kereta, tidak sah beri pinjam pula kepada orang lain. Sebab manfaat barang pinjam itu bukan milik kita. Betul. Itu paling penting tuan-puan. Yang paling penting sebab. Dalam fiqh ni tuan-puan, yang paling penting kita kena tahu sebab. Kenapa barang sewa boleh kita pinjamkan kepada orang lain, dan kenapa barang kita pinjam haram lagi tak sah kita pinjamkan kepada orang lain. Dia panggil pinjam atas pinjam tak sah. Sebab dia berbeza. Paling simple, paling penting tuan-puan kita tahu sebab. Kalau kita tahu sebab, insya-Allah kita faham konsep dia.
Kalau barang sewa, kenapa kita sah pinjam kepada orang lain? Kerana manfaat barang sewa itu milik kita. Walaupun diri barang bukan milik kita. Ini status sewa. Kalau sewa, barang milik owner, manfaat milik kita, milik penyewa. Maka apabila manfaat itu milik kita, bak kata kunci dia nak beri kepada nak tasarruf, mesti milik. Apabila kita boleh milik, apabila menjadi milik kita barang tersebut, maka baru sah untuk kita tasarruf. Apa dia tasarruf? Tasarruf ni untuk kita handle, untuk kita urus. Sama ada urus dengan beri pinjam, sama ada urus dengan beri hadiah. Tapi sewa ni tak boleh lah. Tak boleh nak hadiah sewa, sebab hadiah ni dia ada kena milik sempurna. Kena milik total. Tu dia panggil hadiah. Tapi untuk nak pinjam kepada orang lain, boleh. Sekiranya kita milik manfaat. Tak perlu untuk kita memiliki dua-dua. Untuk kita memiliki dua-dua itu, kita nak hadiah. Kalau nak hadiah kepada orang lain, nak beri kepada orang lain, mesti kita kena milik dua. Pertama, kita milik diri barang, dan yang kedua, manfaat barang juga kita milik. Dengan akad jual beli ataupun akad-akad pemilikan yang lain. Baik, kita terus kepada rukun yang kedua, terma dan syarat orang yang meminta pinjam atau orang yang meminjam. Ada dua terma sahaja, tuan-puan. Yang pertama apa dia? Yang pertama paling mudah. Kenapa? Kerana kita dah bahas, iaitu ahli tabarruk. Dia sama dengan orang yang meminjam. Orang yang meminjam dengan orang yang memberi pinjam, syarat dia sama, tuan-tuan. Apa syarat pertama sama? Pertama syarat dia ialah mesti orang yang memberi pinjam dan orang yang meminjam mesti dia ahli tabarruk. Mesti dia orang yang ada kuasa, orang yang diberi kuasa oleh syarak untuk mengurus hartanya sendiri. Ciri-ciri orang yang ada kuasa, orang yang mutlaqut tasarruf, orang yang ahli tabarruk, ada tiga ciri yang kita sebut dalam perbahasan siri pertama dulu, iaitu tuan-tuan ingat A, B, C. A akil, B balik, C cerdik. C cerdik. Kalaulah safih, sama ada safih sebab mubazir, sama ada safih dengan muflis, sebab muflis, ataupun safih dengan sebab tidak melaksanakan hukum Allah Ta'ala, maka tidak termasuk orang yang ahli tabarruk. Baik, settle tuan-puan, kita tak detailkan syarat pertama kerana kita dah detailkan dalam rukun yang pertama, dia ada persamaan. Baik, settle terma yang pertama. Mesti orang yang nak meminjam, mesti dia, ini apa dia tuan-puan, ahli tabarruk. Siapa ahli tabarruk? Dia akil, orang yang sempurna akal. Kalau orang gila datang nak pinjam barang di rumah kita, tuan-tuan, tak sah kita beri. Kenapa? Kerana kita tengok orang yang nak meminjam ini bukan ahli tabarruk, ditegah oleh syarak untuk dia meminjam barang orang lain, maka kita juga tidak boleh memberi. Kita nak beri, kena tengok siapa yang nak meminjam. Kalau orang yang nak meminjam ciri-cirinya di-approve oleh syarak, maka boleh untuk kita benarkan. Siapa dia orang yang dibenarkan oleh syarak? Ahli tabarruk. Siapa tuan-puan ahli tabarruk? Pertamanya dia sempurna akal, dia tak gila. Yang kedua siapa dia? Yang keduanya balir, bukan kanak-kanak. Dan yang ketiganya cerdik, rasyid, bukan orang sapi, bukan orang bodoh. Kalau tiba-tiba datang ke rumah kita seorang kanak-kanak masih belum balik, datang nak pinjam barang kepada kita, maka tak boleh kita beri kepada dia. Tak boleh untuk kita benarkan dia meminjam barang kerana dia tidak layak untuk dia meminjam barang kerana dicegah oleh syarak. Dicegah oleh syarak. Din tanya apa, Din? Orang yang mungkir janji termasuk ahli tabarruk? Tak. Di tabarruk ada tiga saja, Din. Orang yang mungkir janji tak termasuk. Orang yang tidak melaksanakan hukum Allah. Itu kita bincang lain. Itu dia punya qaul. Dia qaul yang mu'tamad ada dua lah. Qaul mu'tamad ada dua. Cerdik tu, dia bincang pada cerdik. Jadi asasnya tuan-puan, ahli tabarruk ni ingat, ahli tabarruk ada tiga. Tapi dia detailkan ada perbezaan pendapat pada si cerdik itu. Asasnya pertama, ahli tabarruk ni orang yang ada kuasa mengurus harta dia sendiri ni tiga. Pertamanya akil, yang sempurna, dia tak gila. Yang keduanya dewasa, balik. Yang ketiga cerdik. Maka yang ketiga ni dia ada khilaf. Yang ketiga,
Sebab syarat nak dihukumkan cerdik ada dua syarat qaul mu'tamad, tapi qaul dhaif ada satu syarat. Di sini ada perbezaan pandangan. Kalau detailnya qaul mu'tamad dan mazhab Imam Syafi'i mesti ada dua syarat. Apa dia rasyid ini? Mesti dah dia ni orang panggil muslihan lidinihi walimalihi. Mesti dia ini orang yang muslih, orang yang baik, orang yang pandai, orang yang bijak mengurus harta sendiri. Satu. Yang kedua, orang yang bijak di dalam agamanya. Orang yang bijak mengurus harta sendiri, ini cerdik yang pertama. Dia ada dua ciri cerdik. Pertama, cerdik, orang bijak mengurus harta sendiri, iaitu IQ dia cerdik. Dia tahu nilai harta. Dia tak bodoh. IQ dia tak rendah. IQ dia tinggi. Tinggi ni level mana? Bukan level genius. Tinggi ni level dia boleh beza di antara nilai harta. Antara nilai tinggi dan rendah harta dia tahu. Di antara RM5 dengan RM1 dia tahu. Di antara RM5 dengan RM10 dia tahu. Maknanya, kalaulah dia beli barang itu RM3, dia bagi RM5, dia tahu ada baki. Atau orang panggil dia tahu nilai di antara 5 dengan 10. Walaupun dia kurang cerdik IQ dia. Belajarnya kurang payah untuk dapat. Tak apa. Dikira dalam muamalat cerdik. Yang kedua tuan-puan, dinamakan cerdik yang kedua, lidinihi walimalih. Dia panggil apa? Bijak ataupun pintar ataupun pandai di dalam mengurus hal lewat agama. Apa dia? Mengurus hal lewat agama? Iaitu orang yang melaksanakan hukum Allah Ta'ala. Ada 3. Apa dia? Orang yang tidak mubazir, orang yang tidak muflis, ini. Dan orang yang tidak melaksanakan hukum Allah Ta'ala. Orang yang melaksanakan hukum Allah Ta'ala. Jadi kalau dia mubazir tuan-puan, kalau dia mubazir, maka tidak termasuk ahli tabarruk. Kalaulah dia muflis, tidak termasuk ahli tabarruk. Cuma beza dia ni, kalau sapih, bodoh, IQ dia rendah, maka itu dia auto dihajar oleh Allah Ta'ala. Ini kita akan bincang lain kali tuan-puan. Saya ulang secara spontan saja. Kalau dia betul-betul sapih, maka IQ dia rendah, tak boleh beza nilai harta, maka dia auto. Tak perlu kepada pemerintah yang akan menghajarkan harta dia. Akan membekukan harta, tak perlu. Tak perlu pemerintah mengeluarkan senarai nama siapa yang tidak boleh untuk berurusan dengan mereka. Jadi dia ada 3 ciri orang cerdik ni tuan-puan. Kalau orang yang cerdik ni, dia orang IQ dia bagus. Yang kedua, orang yang bijak mengurus harta. Dia tidak mubazir. Tidak mubazir ni, tidak menggunakan harta dia ke arah perkara haram. Kalaulah dia guna harta dia, membelanjakan harta dia kepada perkara haram, walaupun sikit harta dia, dia berjudi, dia dianggap mubazir. Maka tidak boleh mengurus, tidak boleh berurusan dengan orang yang mubazir. Yang ketiga, orang yang muflis. Dan yang keempat, ini tempat pandangan yang berbeza pandangan. 4 apa dia? Lidi ni, muslih lidi ni, orang yang baik agama dia. Apa dia orang baik agama dia? Iaitu melaksanakan hukum Allah Ta'ala. Orang yang semayan, orang yang puasa, orang yang mengeluarkan zakat, orang yang mengerjakan haji. Ini orang panggil orang yang baik agama. Kalau qaul mu'tamad, dia kena ke semua. Bijak dalam mengurus harta benda dan bijak di dalam agama. Orang yang melaksanakan hukum agama. Tetapi qaul dhaif tuan-tuan, dia kira satu je. Apa dia? Dia kira bijak di dalam mengurus harta benda. Dia tak mubazir, dia tak muflis, dan dia IQ dia tinggi. Dia cerdik, cerdik yang betul, dia tak bodoh, dan dia tak mubazir, dan dia tidak muflis. Ini qaul yang dhaif. Dia tak kira, walaupun dia tak solat, tak puasa, tak zakat, tak haji, boleh berurusan dengan dia. Cuma tuan-puan, saya nak sebut secara spontan sepitah lalu. Apa dia? Sepitah lalu, sapih ini, bodoh ini, ada satu yang auto tak boleh berurusan. Dia panggil, dia ini dibekukan oleh syarak harta dia, tak boleh sesiapa pun berurusan. Siapa dia? Iaitu kanak-kanak. Kanak-kanak harta dia dan aset dia dibekukan oleh syarak, dipindah kepada wali. Maksud dia, wali yang mengurus. Itu makna beku. Wali yang tolong urus harta dia. Tak perlu dibekukan oleh kerajaan. Tetapi 3 lagi tuan-puan, mubazir, muflis, dan orang yang tidak melaksanakan hukum Allah Ta'ala, ini berhajat kepada
pemerintah yang membekukan aset mereka, harta mereka, barulah kita tak boleh berurusan dengan mereka. Tak boleh berjual beli, tak boleh pinjam meminjam dengan mereka. Ini settle tuan-puan. Baik, soalan saya akan jawab last sekali tuan-puan. Kalau ada soalan saya akan jawab last. Baik, kita terus tuan-puan kepada terma yang terakhir. Terma yang terakhir. Kita bercadan, kita nak sebut 3 saja hari ini. Kita dah sebut 2. Yang ketiganya last malam ni, yang terakhir. Sebab ada 2 rukun lagi kita akan letak besok tuan-puan. Besok rukun yang ketiga dan rukun yang keempat besok. Besok 3 terma. Hari ini 3 dan besok 3 insya-Allah. Baik, terma yang kedua, terma yang terakhir, terma yang rukun yang kedua apa dia? Orang yang meminta pinjam ataupun orang yang meminjam mesti ada 2 terma, ada 2 syarat. Apa dia? Pertama, ahli tabarruk. Tak boleh orang yang datang, tak boleh orang kanak-kanak yang datang pinjam, tak boleh kita bagi. Kenapa? Kerana kanak-kanak tidak sah meminjam. Kanak-kanak tidak sah meminjam. Baik, yang kedua. Yang keduanya, orang yang meminjam, orang yang meminta pinjam ataupun orang yang meminjam, syarat yang kedua, mesti orang yang meminta pinjam itu mestilah orang yang tertentu. Mesti orang yang tertentu. Di dalam kitab matam tuan-tuan dia panggil muayyanun mutlaq wa mutlaqun tasarruf. Tasarruf. Jadi 2 terma orang yang meminta pinjam. Pertamanya ahli tabarruk, ahli tasarruf. Yang keduanya mesti orang yang tertentu. Mesti ada orang yang tertentu. Tak boleh, tak menentukan orang. Tak sah memberi pinjam kepada orang yang tidak menentukan sesiapa yang kita beri pinjam. Tak boleh. Tak sah kita memberi kepada orang yang tidak ditentukan, seperti katanya, saya pinjamkan kenderaan saya ataupun motor saya, kereta saya kepada salah seorang daripada kamu berdua. Tak boleh. Kerana syarat kita nak beri pinjam ni, syarat orang yang meminta pinjam mesti muayyan, mesti tertentu kepada si fulan bin si fulan. Mesti tertentu kepada siapa yang kita nak beri pinjam. Orang yang nak minta pinjam kena tentu siapa. Contoh dia datang 2 orang rumah kita. Dua-dua ni kawan rapat kita. Datang, lalu dia cakap, aku ni ada hajat nak pinjam kereta engkau sekejap saja. Kami ni ada hajat. Dia datang, 2 orang. Dia kata, kami ni ada hajat nak pinjam kereta engkau sekejap je. Dia kata 2 hari. Kami ni nak pergi ke tempat sekian-sekian. Kerana ada, tujuan. Ada kerja. Boleh tak? Lalu kita kata, tak ada masalah apa, boleh. Kita kata, aku pun kebetulan memang tak ada kerja 2 hari ni. Lalu kita kata pun, tak apalah, aku pinjamkan. Kak salah seorang daripada engkau 2 orang ni. Ataupun kita kata umum, ambil lah. Ambil tu kepada siapa? Kena jelas. Kalau kita kata ambil lah, kita dalam hati ni, kita dah tentu pada siapa, tak apalah. Tapi kalau kita kata ambil dengan tak tentu kepada siapa-siapa, maka tak sah. Mesti kita kena tentu kepada siapa yang kita beri pinjam. Ini mudah saja terma yang kedua, tuan-tuan. Cumanya saya nak tambah. Info tambahan ini, dia berbeza tuan-tuan. Dia berbeza dengan konsep ibahah. Ini tambahan tuan-tuan supaya tuan-tuan jelas. Di antara perbezaan pinjam dengan ibahah. Walaupun pinjam ini dia berada dalam model atau berada dalam konsep ibahah. Tapi ibahah sahihah, ibahah yang real, yang sebenar adalah ibahah lidhiyafah. Adapun ibahah al-ariyah, dia ada perbezaan sedikit. Ada perbezaan sedikit. Baik, saya nak jelaskan beberapa perbezaan pinjam dengan ibahah.
Pinjan dengan ibahah. Kalau bagi pinjan kepada satu kumpulan, macam bagi pinjan kat kumpulan search, win ke, search ke, ganah juga soalan tu. Tak boleh bagi pinjan kepada kumpulan. Tak boleh. Kalau bagi pinjan kepada pihak am, tak apa. Kita bagi sedekah. Kita bagi sedekah, kita bagi pinjan. Wakil. Pihak am ni ada wakil. Contoh kita bagi pinjan kepada pihak sekolah, kita bagi pinjan kepada pihak pondok, bagi pinjan kepada pihak masjid, ada wakil, mesti ada tentu wakil dia. Pengerusi kita tentu. Saya bagi pinjan kepada pengerusi pondok, saya bagi pinjan kepada pengerusi masjid kenderaan saya 1 tahun. Gunalah setahun tu saya bagi pinjan. Lepas tahun saya nak ambil balik. Sah ke tidak? Sah. Sebab dia tentukan kepada pengerusi yang akan bertanggungjawab, yang menjaga barang pinjaman dia. Mesti ada. Walaupun dia bagi itu tiket umum. Saya bagi pinjam ini kepada apa? Kepada masjid 1 tahun. Maka dia kena ada wakil. Dia wakilkan kepada pengerusi. Boleh. Baik, settle tuan-puan. Jelas. Terma yang kedua, orang yang memberi pinjam, orang yang meminta pinjam, orang yang meminjam mesti ada 2 terma. Pertama, ahli tabarruk dia, baru sah kita beri pinjam. Yang kedua, mesti kita menentukan orang yang meminta pinjam. Orang yang meminjam kena tentu, siapa kena jelas. Dia berbeza sedikit dengan konsep ibahah. Maka ibahah ni dia tak disyaratkan menentu. Barang ibahah tidak disyaratkan kita tentukan kepada siapa-siapa. Tak perlu. Ini konsep ibahah. Okey, mana dia contoh tuan-puan? Saya nak bagi tuan-tuan jelas konsep ibahah dengan konsep pinjam. Isu dia begini tuan-puan. Saya jelaskan isu dulu, baru kita akan detailkan. Isu dia ada beberapa tempat. Konsep ibahah dengan konsep ariyah dia sepadu. Dia package. Di dalam konsep ibahah ada ariyah. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, dalam satu isu itu kadang-kadang dia ada beberapa konsep. Bukan konsep ibahah. Dia ada beberapa term. Ada yang ibahah dan ada yang ariyah. Tak dengar suara? Suara tak dengar lah, dah hilang pula. Test tuan-puan, suara boleh dengar tak? Orang lain boleh dengar? Tuan Al-Fadhil, Tuan Haji Ramlan kata tak dengar. Suara tak dengar. Dah hilang pula. Orang lain macam mana sebelum saya nak jelas konsep ibahah ni? Dengan perbezaan dengan konsep ariyah. Okey, Amri okey. Okey, orang lain okey Saya dengar. Okey, Din. Okey, orang lain dengar. Makna Tuan Ajilan aja yang ada problem. Mungkin problem handset ataupun laptop. Boleh adjust. Kalau orang lain okey, maknanya bukan ada masalah teknikal saya. Baik, saya ulang sekali lagi tuan-puan, kita akan terus sambung. Kita dah jelas 2 terma orang yang meminjam, orang yang meminta pinjam mesti ahli tabarruk. Yang kedua mesti menentukan. Orang yang meminta pinjam mesti menentukan. Baik. Tuan Haji Nazri Puncak Alan. Okey, suara terbaik. Kalau orang Puncak Alan pun boleh dengar suara, okey, kira jelas lah tu. Kira teknikal tak ada masalah. Baik, okey. Kita teknikal kita okey. Cuma Tuan Haji Lan saja. Orang Puncak Alam pun boleh dengar, kira boleh dengar lah. Baik. Saya nak jelas tuan-puan, ada perbezaan di antara konsep ibahah ni sangat penting tuan-puan. Konsep ibahah dengan ariyah dia bersepadu. Dalam satu isu dia ada ariyah, dia ada ibahah. Mana isu dia? Ustaz Roy pun ada. Okey. Pertama tuan-puan, isu pertama kita pergi di kedai makan. Di kedai makan ni tuan-puan, ada ibahah dan ada ariyah dan ada akad pemilikan.
dan kita pergi di rumah orang, tuan-puan. Kita pergi di rumah orang. Ibahah ni dia berlaku beberapa tempat saja, tak banyak. Ibahah saya selalu sebut, tuan-puan, ibahah lidhiyafah ini berlaku di kita sebagai tetamu di rumah orang. Yang kedua berlaku di kedai makan, boleh berlaku. Yang ketiga berlaku di tempat-tempat kenduri. Ini ibahah. Dan ada beberapa tempat lain. Jadi saya nak sebut di sini ada 2 tempat saja. Kita nak ringkaskan masa ni. Kita sebut contoh 2 tempat. 2 isu saja. Pertama, tuan-puan, isu di kedai makan. Di kedai makan ni, dia ada isu ibahah, dia ada isu ariyah, dan dia ada isu akad pemilikan. Tuan-tuan kena clear. Kita pergi sit down di kedai makan, pergi duduk kedai makan, pergi lepak kedai mamak. Ada 3 benda di dalam muamalat. Ada ariyah, ada ibahah, dan ada yang ketiga akad pemilikan. Ini mesti kita ubah budaya kita ni, tuan-tuan, supaya budaya kita ni jadikan bertepatan dengan muamalah. Dah jadi budaya dah, pergi duduk kedai makan, orang bawa keluar makanan, kemudian makan bedal, kemudian bayar, tak tahu bayar tak akad apa. Dan kita duduk pun duduk tu atas kursi orang, tak tahu konsep apa. Orang buat keluar pinggan itu konsep apa. Orang keluar gelas itu pun konsep apa. Kita minum, gelas letak balik. Ini konsep yang kita mesti tahu. Konsepnya ibahah, konsepnya ariyah. Dan ada akad pemilikan. Itu contoh. Contoh yang kedua saya nak jelaskan, tuan-puan. Contoh yang kedua apa dia? Contoh yang keduanya ialah ketika mana kita bertamu di rumah orang. Ada 2 isu saja saya nak jelaskan, tuan-puan. Contoh ibahah dan ariyah. Isu di rumah orang. Baik, isu pertama, tuan-puan. Saya nak jelas perbezaan di antara ibahah dan ariyah. Walaupun ariyah ini dia termasuk juga dalam, tuan-puan, di dalam konsep ibahah. Sebab tu dia panggil ibahah ariyah, ibahah dhiyafah. Kita sebut di awal dulu. Ibahah ini, model ibahah ini, dia ada ibahah dhiyafah, ibahah ariyah. Cuma ada beza. Walaupun konsep sama, beri pinjam pun sama juga, tuan-puan, ibahah juga. Ibahah ni maknanya membenarkan barang milik kita digunakan oleh orang lain. Kita benarkan dia guna barang milik kita, kemudian hantar balik. Itu panggil ariyah. Kalau ibahah lidhiyafah, ada beza sedikit. Kita benarkan dia guna barang kita. Kita benarkan dia makan barang kita. Makanan kita. Itu dipanggil berada di bawah konsep ibahah. Membenarkan makanan kita dimakan oleh orang lain. Membenarkan harta kita digunakan oleh orang lain. Baik, beza di mana, tuan-puan? Ibahah beza dia. Kalau ariyah, kalau pinjam, kita nak beri pinjam kepada orang, kita tentu siapa orang yang kita nak beri pinjam. Kena tentu. Tetapi ibahah tak perlu kita tentu. Ibahah, tuan-puan, kalau ibahah, kita benarkan harta kita diguna oleh sesiapa tanpa menentukan. Maka itu dipanggil ibahah yang real. Kalau kita tentu pergi pinjam kepada siapa, itu dipanggil ibahah ariyah. Kita panggil pinjam. Mana contoh dia, tuan-puan? Contoh dia, kita pergi kedai makan, tuan-puan perasan, pergi kedai makan, maka tempat duduk di kedai makan, tuan-puan, perasan tak? Tuan-tuan pergi di kedai makan, tuan pergi restoran, kedai mamak, kedai arak, apapun kedai, tuan-puan duduk di mana saja. Harta siapa, tuan-puan? Harta itu harta owner. Harta itu harta owner. Dia membenarkan untuk kita duduk, dia membenarkan customer dia duduk di mana saja kita suka. Apabila dia tak menentukan tempat itu untuk kita, itu dipanggil ibahah, bukan pinjam. Bukan ibahah ariyah, tapi ibahah lidhiyafah. Saya ulang sekali lagi contoh pertama, tuan-puan. Kita pergi di kedai, dia ada beberapa akad, dia ada beberapa situasi. Tempat duduk, meja yang kita nak ambil, tuan-puan. Tuan-tuan pergi di mana saja. Tuan-tuan berkenan kiri, kanan, tengah, tepi. Boleh duduk di mana saja. Dia tak tempatkan di mana saja. Maka tuan-puan boleh duduk di mana saja ikut kita suka. Kerana kita boleh pilih. Kita sebagai customer.
Kita boleh pilih di mana kita selesa, maka kita duduk. Baik kita duduk itu atas dasar apa? Kita duduk itu sebagai ibahah, bukan ariah, bukan pinjam. Kenapa? Karena dia membenarkan untuk kita duduk di mana tempat milik dia tanpa dia menentukan kepada kita. Itu dipanggil ibahah. Dia membenarkan untuk kita duduk. Bukan milik kita. Kita duduk sekejap saja. Dia benarkan kita duduk, habis makan, kemudian kita pun cabut. Kita pun keluar. Dia panggil kita, dia benarkan untuk kita duduk. Pertama, tempat duduk itu dikira ibahah, bukan pinjam. Baik, tuan pun duduk 2-3 minit, tuan order 2-3 minit, kemudian sampailah makanan yang diorder. Sampai makanan yang diorder, tuan pun order apa dia? Order tom yam, order sup ekor, order sup tulang, order nasi arak, macam-macam lah order. Ikut selera masing-masing. Dia hantar dengan apa tuan-puan? Mesti dia hantar, bukan hantar makanan saja. Mesti dia hantar ada bekas, ada piring, ada pinggan, ada mangkuk. Hantar pinggan dan mangkuk. Maka pinggan milik siapa? Milik tuan kedai. Mangkuk milik siapa? Milik tuan kedai. Apa dasar dia beri kepada kita? Ibahah ataupun pinjam? Maka di sini bukan ibahah tuan-puan. Ingat. Apabila diberi mangkuk untuk kita makan, bukan makan mangkuk. Makanan dalam tu milik kita. Itu kena akad pemilikan. Ingat tuan-puan, makanan dalam mangkuk itu milik kita. Kena pandai nak akad apa dia. Kita dah bincang dalam bab jual beli, tuan-puan boleh akad salah satu daripada 4 akad yang telah kita ajar. Jangan tak akad mana-mana satu daripada 4. Tuan-tuan boleh akad makanan dalam mangkuk itu, sama nak akad jual beli cash, nak akad jual beli hutan, nak akad berhutan, ataupun nak hebah saja. 4. Boleh pilih mana satu daripada 4. Makanan dalam mangkuk itu milik kita, kita akan angkat. Tetapi persoalannya tuan-puan, apa dia? Mangkuk itu milik dia, apa dasar dia beri kepada kita? Bukan ibahah tuan-puan, itu nama dia ariah pinjam. Apa dah beza? Kerusi kita duduk ibahah. Makanan mangkuk yang kita makan itu pinjam. Dia beri pinjam kepada kita. Selepas kita makan, jangan bawa balik. Hantar balik kepada dia. Apa dasar dia? Pinjam. Kenapa tidak ada akad ijab kabul? Kita akan bincang dalam sirah tuan-puan. Sirah ijab kabul. Ada pinjam yang tidak disyaratkan ijab kabul. Ada pengecualian. Beberapa situasi yang tak perlu ada ijab dan kabul. Antaranya ialah ketika kita berada di tempat-tempat begini. Ketika kita berada di situasi-situasi ibahah. Maka di sini tuan-puan, konsep dia ibahah, kursi yang kita duduk ibahah, makanan yang kita makan akad pemilikan, bekas mengandungi makanan itu termasuk ibahah ariah, termasuk pinjam tuan-puan. Bagi kita clear, ada 3 jenis dalam satu situasi kita di kedai makan. Samalah dengan gelas. Tuan-puan, orang hantar gelas kepada kita. Order air apa? Air teh oben. Air apa dia? Air teh tarik. Air apa dia? Air kopi. Datang kopi, air saja milik kita. Tetapi gelas bukan milik kita. Gelas itu dah siapa tuan-puan? Ibahah? Bukan. Gelas itu tertentu beri kepada kita. Dia pinjam kepada kita. Dia hanya beri pinjam kepada kita. Belum ambil air sekejap. Dia beri pinjam kepada kita. Contoh pertama tuan, clear tuan-puan. Pergi di kedai makan, bekas makanan itu, pinggan, mangkuk, gelas, dia termasuk apa dia? Dia termasuk dalam ariah, dalam bahasa akademik kita panggil ariah dhimnan. Boleh tengok dalam kitab-kitab hasyiah, boleh tengok dalam kitab hasyiah I'anatul Talibin dalam babul ariyah. Ada disebut, dipanggil apa dia? Ariah dhimnan. Makna ariah. Walaupun tidak ada ijab dan qabul. Kita makan, dia beri pinggan pada kita, kita makan makanan yang dihidan itu, makanan itu akad pemilikan, pinggan itu termasuk ariah dhimnan, tempat duduk itu termasuk ibahah. Settle contoh pertama. Dan contoh yang kedua, tuan-tuan, kita nak bagi 2 contoh saja. Contoh yang kedua, ketika tuan-puan bertamu ataupun menziarahi rakan-rakan kita, kita sebagai tetamu.
Kita sebagai tetamu, status kita tetamu ini tuan-puan. Inilah konsep ibahah lidhiyafah. Ibahah lidhiyafah. Ibahah ini, konsep ibahah ketika kita sebagai dhiyafah, sebagai tetamu. Kita bertamu ataupun kita mengunjungi rumah rakan-rakan kita tuan-puan. Situasi itu ada beberapa benda. Pertamanya apa tuan-puan? Pertamanya, apabila kita masuk rumah dia, dia kata silakan duduk. Tuan-puan ingat, dalam muamalah bermula kita kena alert dengan isu-isu muamalat. Jangan kita ikut budaya kita. Kena ikut budaya muamalat. Biar jadikan isu ataupun biar jadikan hukum muamalat itu jadikan budaya dalam hidup kita. Baru betul. Apabila tuan kata sila duduk tanpa menentukan tempat mana yang dia minta, maka itu kita boleh berada di mana-mana. Nak duduk atas cushion kiri, cushion kanan, cushion tengah, ataupun nak duduk di bawah, tak nak duduk atas cushion. Nak duduk di mana saja tak apa. Kenapa? Kerana dia tidak menentukan tempat mana dia minta kita duduk. Konsep apa itu tuan-puan? Itu namanya ialah ibahah, bukan ariyah. Dia tak menentukan tempat mana untuk kita. Sedangkan ariyah, pinjam, syarat tuan-puan ingat, pinjam ini syarat mesti tentu orang yang nak meminjam, mesti tentu siapa. Kalaulah orang tempat ini saya nak beri pinjam, tuan-puan, boleh tak kita pinjam satu tempat rumah kita kepada si fulan bin si fulan? Boleh, sah. Kenapa? Itu rumah kita dan itu harta kita. Boleh kita pinjamkan untuk kawan kita duduk 15 minit, 30 minit, 1 jam. Boleh ke tidak? Boleh, jawab dia. Kenapa? Kerana itu harta milik kita. Manfaatnya milik kita. Boleh. Tetapi kalaulah bertamu, dia tak menentukan tuan-puan. Dia tak tentu duduk di mana. Maka apabila dia tak menentukan duduk di mana, itu dipanggil ibahah. Kita boleh berada di mana. Di mana-mana. Bukan pinjam. Tapi ingat tuan-puan, ini pun banyak yang tak betul. Ingat, apabila dia tentu, ada juga tuan rumah yang menentu. Tuan rumah kata sila duduk belah kiri. Dia tak bagi duduk sebelah kanan. Dia kata ni duduk belah kiri, sila belah kiri. Apabila dia arahkan duduk di belah yang dia arah, wajib tuan-puan. Dalam isu muamalat, wajib kena ikut arahan dia. Kenapa? Kerana ini harta dia. Dia membenarkan kita duduk sebelah kiri. Jangan duduk sebelah kanan. Haram lagi tak sah. Terkadang kita punya baik hati tuan-tuan. Tuan-tuan orang suruh duduk atas cushion, dia tak nak duduk atas cushion. Dia kata tak apa, saya nak duduk di bawah. Di bawah itu dia tak benarkan, itu harta dia. Jangan kita menyalahi perarahan tuan. Kerana tuan membenarkan kita duduk di atas cushion, dia tak benarkan kita duduk di bawah. Melainkan minta izin. Boleh tak Tuan Haji saya nak duduk di bawah? Tak apalah, ikutlah. Nak duduk di bawah pun tak apa. Okey. Settle. Yang penting tuan-tuan dalam isu muamalat, minta izin terlebih dahulu. Kalaulah tuan rumah mengatakan sila berada belah kiri, dia tak nak duduk belah kanan. Mungkin ada sebab apa dia tak nak duduk sebelah kanan? Ada sebab. Sebab tu kita kena ikut apa arahan tuan. Kadang-kadang dia tak nak duduk belah kanan nampak direct dengan dapur dia. Anak-anak dia masuk dapur, isteri dia masuk dapur, nampak. Sebab tu dia tak bagi kita duduk sebelah kanan. Tapi tiba-tiba kita nak duduk sebelah kanan, tak boleh. Tak dibenarkan. Maksud dia haram lagi, tak sah kita duduk harta orang yang tidak benarkan. Dia tak reda berada belah kanan, jangan. Ini dia bukan ibahah tuan-puan, ini termasuk pinjam. Kalau dia menentukan kita masuk rumah dia, dia tentukan sila ustaz duduk sebelah kanan. Maka bermakna dia memberi pinjam kepada saya tempat sebelah kanan untuk saya, bukan ibahah. Tuan-puan jelas ya, itu beza di antara ibahah dengan pinjam. Baik, duduk 2-3 minit tuan-puan, kita dah menunggu dah. Biasa pergi rumah orang, tunggu. Apa tunggu? Air tak sampai-sampai lagi. Dah tengah jam sembang, dah kering dah. Kering tengkak dah tuan-tuan. Tiba-tiba tak keluar-keluar lagi air. Makanan pun tak keluar-keluar lagi. Kita pun nak balik dah. Maka tunggulah 15 minit. Setengah jam, baru keluar air. Tuan rumah buat keluar air. Tuan rumah buat keluar makanan. Maka isu yang kita nak tahu tuan-puan, konsep makanan itu apa dia? Makanan itu ibahah, bukan pinjam. Apa dia? Kita ulang sekali lagi tuan-puan. Makanan yang dia bawa kepada kita ibahah. Tapi ingat, bekas yang mengandungi makanan bukan ibahah, tapi itu pinjam. Diberi kepada kita gelas. Ustaz, sila minum air ustaz. Gelas.
Satu gelas dia hulur kepada kita. Apa ada dalam gelas? Air. Air itu ibahah kepada kita seorang sahaja, di tempat itu sahaja, jangan beri kepada orang lain. Jangan pandai-pandai beri air kepada kawan kita, beri air kepada anak kita. Tak boleh, itu bukan milik kita. Nak tasarruf, mesti harta milik kita. Maksud tasarruf, nak handle, nak urus, nak beri, nak sedekah, nak hadiah, nak hebah, mesti milik kita. Sedangkan harta itu bukan milik kita. Dia ibahah kepada kita. Dia ibahah kepada kita saja, dan juga ibahah tertentu tempat itu sahaja. Jelas tuan-puan, kesimpulan dia bertamu di rumah orang, tempat duduk itu, kalaulah dia tak menentukan dipanggil ibahah, kalau dia tentukan dipanggil pinjan, makanan dia bawa keluar, makanan itu ibahah, bekas makanan itu ariyah, iaitu pinjan. Makanan itu ibahah tertentu kepada kita, tak boleh buat balik dan tak boleh beri kepada orang lain, dan bekas makanan itu dinamakan dinamakan ariyah, pinjan. Kenapa pinjan tuan-puan bekas makanan? Karena dia beri kepada kita. Beri pada kita ini tertentu kepada kita. Maknanya bukan tak tentu. Itu dipanggil pinjan meminjan. Wallahu alam. Insya-Allah tuan-puan kita akan sambung besok. Besok kita akan settlekan ke semua. Ada 3 terma lagi, iaitu rukun yang ketiga dan rukun yang keempat. Rukun yang ketiga, baran. Ada 2 terma, tuan-puan. Baran dia dipinjan, juga agak panjang kita akan bahas. Iaitu baran dia dipinjan ada 2. Dan yang last sekali apa dia? Last sekali ialah sirah. Sirah ni pendek saja. InsyaAllah 3 kita boleh settlekan besok. Iaitu 2 baran, syarat bagi baran, dan 1 sirah ijab dan qabul. Wallahu a'lam. Ada soalan yang saya tak jawab tadi. Al-Fadil Tuan Haji Harizan Khamis tanya, kalau kanak-kanak pergi meminjam sesuatu bagi pihak ayah ibunya, macam mana hukumnya Ustaz? Baik, kita dah sebut tadi tuan-puan, kita tahu dan kita dah clear syarat orang yang meminta pinjam. Orang yang datang nak meminjam barang ini mesti ada 2 syarat. Pertamanya ahli tabarruk, yang keduanya pertama ahli tabarruk, yang keduanya manfaat itu milik kita, milik orang yang kita nak beri pinjam itu. Baik, saya tuan-puan, jadi kalaulah kanak-kanak datang nak memberi pinjam, datang nak meminjam, tetapi wakil datang itu sebagai suruhan ayah dia, boleh ke tidak? Sebenarnya kita memberi pinjam kepada ayah dia. Kita akan bincang dalam slot, kalau sempat tuan-puan, dalam slot yang terakhirlah. Besok kalau tak sempat, tengok kalau perlu kita akan adakan satu slot ekstra untuk bincang isu-isu yang teknikal lah. Isu-isu dasar kita dah bahas semua dah. Ini isu-isu yang kecil, isu-isu yang teknikal. Kalau kita tak sempat pun okey lah. It's okay, sebab yang paling penting tuan-puan, kita dah jelas benda-benda yang dasar, benda-benda yang menjadi isu-isu besar. Jadi kalaulah dia itu wakil kepada ayah, maka boleh wakil kepada ayah. Jadi walaupun anak-anak ini tak boleh menjadi wakil, ini kita akan bincang lain kali. Anak sebenarnya tak boleh jadi wakil, tapi dia nak latih anak dia nak ajar anak dia terboleh pergi pinjam, cangkul kepada ayah. Asalnya tak boleh. Jadi kita akan bincang dalam isu-isu teknikal. Di asal dia tak boleh, kerana kanak-kanak tak boleh jadi wakil. Tapi kalaulah dia ni wakil ayah dia. Ayah dia nak ajar dia, nak latih dia, pergilah ambil cangkul ayah. Ayah dah minta dah. Cuma datang ambil saja. Tu boleh. Wallahu a'lam. Ada isu lain? Saya rasa tak ada isu lain lagi. Pondok Batu 10 clear. Syekh Naufal. Haji Ramlan. Tuan Haji Ramlan dah okey. Tadi sekejap je tak okey. Kacau dia, telefon kacau lah, lain kacau sekejap saja. InsyaAllah tuan-puan, kita akan jumpa besok dalam siri yang terakhir. Terima kasih banyak tuan-puan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua tuan-puan yang sudi join kita. Mudah-mudahan dapat manfaat hasil perkongsian kita. Dan mudah-mudahan kita diberikan keberkatan ilmu. Itu yang paling penting tuan-puan. Mudah-mudahan kita doa banyak-banyak.
kita diberikan keberkatan ilmu, iaitu ada kekuatan untuk beramal dengan ilmu yang kita belajar. Kita faham, kemudian kita diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala ketika berada di lapangan. Paling penting tuan-puan, ketika kita berada di lapangan, ilmu kita akan bantu kita untuk untuk perbetulkan setiap perbuatan kita ketika berada di lapangan. Adapun kita berada dalam majlis ilmu, semuanya terbaik, semuanya faham dan semuanya kita rasa semangat. Tapi apabila kita berada di lapangan sebenar, terkadang kita terlupa. Itu penting untuk kita pastikan ilmu yang kita dapat ini ilmu yang manfaat dan kita jaga. Untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, sebagaimana yang kita tahu, kita jaga etika-etika dan protokol. Kenapa? Kerana kita nak ilmu yang manfaat, yang boleh bantu kita, yang boleh menjadikan panduan kepada kita ketika kita berada di lapangan. Kadang-kadang kita belajar muamalah, tetapi jual beli masih fair, tuan-puan. Itu sedih. Yang paling penting kita target, ada perubahan, ada anjakan. Ada anjakan kita. Anjakan apa dia, tuan-puan? Dulunya kita pinjam, kita main bedal saja. Sekarang ini kita dah halusi, kita dah strip, kita kena follow terma dan cara. Aku nak beri pinjam kepada siapa dan aku nak meminjam ini. Siapa aku? Boleh ke tidak kita nak pinjam? Itu maksud saya, target kita, tuan-puan. Kalau kita clear, kita faham, insya-Allah kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk kita perbetulkan amalan kita ketika kita berada di lapangan yang sebenar. Ketika kita di kedai makan, tuan-puan, apa yang kita apply-nya? Kita kena clear, kena tahu. Kita nak apply akad yang mana. Dan kita dah sebut tadi, kita realize. Kita duduk di kedai makan, aku duduk ini bukan milik aku. Jaga terma dia. Aku duduk ini harta milik orang lain. Dia ibahah kepada aku sahaja. Datang pinggan mangkuk, aku makan ini milik aku. Apa yang aku nak angkat? Dan bekas pinggan mangkuk itu bukan milik aku. Ini pinjaman saja, harta pinjaman. Kita jaga itu harta orang lain yang dia meminjamkan kepada kita sekadar 15 ke 30 minit sahaja. Maka dapat pahala. Kita guna dengan baik, dapat pahala. Dia membenarkan kita untuk makan dalam bekas dia memberi pinjam, dapat pahala. Inilah dia konsep ta'awanu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, iaitu konsep pinjam meminjam berada di dalam konsep ibahah, membantu orang lain. Wallahu a'lam. Insya-Allah, tuan-puan, besok kita ada satu lagi. Sepatut kita selang-seli, tuan-puan, oleh kerana malam ni sepatutnya semalam. Jadi besok kita teruskan juga slot yang terakhir. Insya-Allah waktu yang sama jam 9 kita akan bersiaran di page yang sama, page Asfa. Dan sekali lagi, tuan-puan, terakhir minta mohon jasa baik tuan-puan, sebarkan, tekan butang share. Mudah-mudahan kita akan ramai lagi orang yang akan dapat manfaat, dan mudah-mudahan juga dalam usaha kita untuk memohon sumbangan derma bagi membantu pondok Asfa kita di Kampung Bahagia Bangi. Mudah-mudahan siapa yang memanjangkan usaha kita ini akan diganjarkan oleh pahala, walaupun dia tidak ada kemampuan untuk derma, tetapi dia mampu hanya untuk tekan butang share sahaja. Mudah-mudahan orang lain yang melihat usaha dia ini, dengan sebab usaha dia menekan butang share sahaja, tuan-puan, orang lain boleh menderma, boleh menyumbang demi untuk memertabatkan ilmu Islam ini, demi untuk melahirkan orang-orang yang boleh meneruskan legasi kita. Kita tak berapa lama nak hidup, tuan-tuan, sudah tentu kita nak bina orang yang boleh baca kitab-kitab lama, orang yang boleh memahami, khususnya dalam bidang muamalat. Bidang-bidang lain mungkin banyak, tuan-puan, orang yang pakar, tetapi muamalat semakin hari semakin gersan, muamalat semakin hari semakin pupus, semakin hari semakin ditinggalkan. Tak kira siapa, kadang-kadang berlaku pelanggaran muamalat secara terbuka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'ul 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh ke tak Mudah habis ke tak ngaji? Yang